أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم المهتدين ونجوم المعتدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته. الحمد لله الذي جعل للعلماء أعلاما وثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما وجعل مقام العلم أعلى مقاما وفضل العلماء بإقامة الحجج العلمية ومعرفة الأحكام، فهم أي العلماء هم أهل المحاضرة والإلهام وأنارا للعارفين وظائف سره فشغلهم عن جميع الأنام. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعن الحاضرين جميعا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadil Nazi Masjid Fakiyah. Saya hormati Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa masjid, Encik Suhaimi, dan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Sebagai langkah bertaaruf, sebab ini kali pertama saya datang ke masjid kita. Saya nama Muhammad bin Abdul Aziz Mahmud Ghunim dan saya berasal daripada Mesir. Umur saya 37 tahun dan saya alhamdulillah merupakan ahli majlis fatwa di Al-Azhar Syarif. Ya, saya bukan di Universiti Al-Azhar, tapi untuk makluman hadirin dan hadirat, Al-Azhar ni dia satu organisasi yang cukup besar, satu institusi agama yang cukup besar. Bawah perkataan Al-Azhar Syarif ni dia ada 4 sektor. Ya, dia ada 4 sektor besar. Sektor pertama adalah Jabatan Syekhul Azhar. Jabatan Syekhul Azhar ni dia lebih kurang jabatan Perdana Menteri. Sebab dalam perlembagaan Mesir, Perdana Menteri Mesir adalah setara dengan Syekhul Azhar. Bukan Syekhul Azhar setara dengan Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri setara dengan Syekhul Azhar. Ya, ini perlembagaan Mesir lah. Ya, maknanya sektor pertama adalah Jabatan Syekhul Azhar. Sektor yang kedua adalah kompleks penyelidikan Islam yang saya bertugaslah di Majlis Fatwa Mesir. Ya, Majlis Fatwa Mesir. Maknanya kerja saya ni libat dengan bahagian halal dan haram. Ya, kita yang menentukan fatwa-fatwa di Mesir. Sejak tahun 2002 saya bertugas di Al-Azhar Syarif. Ya, selepas saya habis graduate, saya dapat degree pada tahun 99-2000 bidang syariah Islamiyah. Kemudian saya masuk sambung belajar di peringkat master di universiti yang sama di Al-Azhar juga. Ya, pada tahun 2001, 2002, 2003 saya belajar. Ya, lepas tu 2002 tu, ujung 2002 saya masuk. Saya ada tunggu juga. Ya, alhamdulillah saya masuk adalah 36,000 orang masuk. Ya, dapatnya hanya 360 orang saja. Ya, maknanya tunggu keputusan selepas 1 tahun. Keputusan selepas 1 tahun dah masuk dalam mereka. Ya, masuk dalam akhbar. Ya. So inilah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada saya. Ya. Walaupun hadirin dan hadirat ni ada nampak saya muda lagi, yalah muda lagi segi umur. Tapi itulah dipanggil tentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya anggap inilah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada saya. Kita boleh duduk satu meja sekali bersama dengan ulama besar untuk membincangkan atau memutuskan hukum-hukum atau masalah isu yang berkaitan dengan agama. Ya. Jadi kita ni kena banyak baca, kita kena banyak cakap dengan orang yang ada pengalaman dalam bidang kita.
kita, ya. Kita kena hormat ke pandangan-pandangan fuqaha, ya. Dunia akhir zaman hari ini ni, ya. Sebenarnya saya tak masuk lagi dalam tajuk, ya. Tajuk pun tak ada tajuk lah. Kita ni orang panggil ceramah perdana, ya. Maknanya ni mukaddimah, ini baru mukaddimah. Dunia akhir zaman ni, orang ingat dia dah jadi hebat. Kalau dia dah baca 3, 4, 5 kitab, dia dah jadi hebat. Dan dia boleh pula mengata pokok-pokok ulama dulu, ya. Tapi sebenarnya ilmu agama ni makin kurang, bukan makin banyak, ya. Dia tidak sama macam ilmu dunia. Tidak sama macam fizik ke, matematik ke, chemistry ke, medical ke. Dia lain. Kita hampir dengan hari kiamat, makin dekat dengan hari kiamat, maka ilmu agama makin kurang. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-ilm. Ya, apabila hampir dengan hari kiamat, maka ilmu agama makin kurang. Sebab apa makin kurang? Sebab Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa ulama, ya. Dan orang yang hidup sekalian ni, ya, para ulama yang ada sekali ni tidak sehebat ulama yang ada pada zaman dulu. Dan ulama yang akidat, ulama agama, ya, ulama yang akidat pada masa kehadapan ni, dia tidak akan sehebat ulama yang ada sekalian ni. Jadi kita kena hormat pada ulama-ulama kita dulu. Dan juga janganlah duk kata atau kritik ulama-ulama dulu. Oleh kerana kita hari ini boleh pakai touchscreen, ya, dan kita boleh panggil semua maklumat yang kita nak, ya. Kita boleh rujuk ke Syekh Google, ya, Google. Cuba buka Google ni, ya. Hari ini saya tengoklah, saya sebagai orang luar, ya, saya bukan orang Malaysia. Saya tengok Malaysia ni dah termasuk dalam negara yang paling ramai sekali mufti, ya. Setiap negeri ada mufti, dan setiap negeri ada majlis agama. Dan juga Malaysia ni dia ada majlis fatwa kebangsaan pula. Dan Malaysia ada JAKI, ada Yadim, ya, ada Jaiz, ada Jawi, macam-macam, ya. Lepas tu asatizah pula dan masyayikh yang lepas Al-Azhar, ya, yang lepas Jordan, yang lokal from Malaysia, lepas UM Akademi Pengajian Islam, UIA Insaniyah, UKM, dan Institut Agama lah di Malaysia. So alhamdulillah ulama Malaysia dah lama tu, ya. Cuma kita sebagai rakyat atau kita sebagai orang awam, kita sebenarnya kita kena hormat pada kepakaran, ya? Kita hormat kepakaran. Dan seperti mana jika kita ni ada masalah yang ganggu kesihatan kita, contohlah kita tak boleh nyawa, sebab nak tarik nafas ni susah, ya. Lepas tu kita berasa sakit jantung, kita duduk bombok ni, ya, kita cepat pergi IGN, ya, pergi cepat kita pergi IGN tengah malam. Kita pun start kereta, kita pergi minta tolong siapa-siapa atas kita IGN, ya. Sebab apa? Sebab ini ada masalah yang berkaitan dengan kesihatan kita. Saya nak, dan inilah bukan kalam saya, bukan kata saya, ini sebenarnya kalam Al-Imam Nawawi dulu, ya. Kenal ke Al-Imam Nawawi? Al-Imam Nawawi ini tokoh ulama terkenal, tokoh ulama terfamous, termasyhur dalam mazhab as-Sadah Syafi'iyah, ya. Dialah yang mengarangkan kitab Al-Majmu', kitab yang paling hebat sekali dalam fiqh, ya. Dia Al-Imam Nawawi ini mati umur 45 tahun saja. Tapi karya sumbangan yang dia memberi kepada al-Islam sampai hari ini dan generasi yang akan datang, dia akan tumpangkan kitab-kitab Al-Imam Nawawi untuk nak selesaikan isu dan masalah yang berkaitan dengan agama. Jadi katanya Al-Imam Nawawi ketika mana dia nak bincang bab-bab fatwa ni, dia kata seperti mana kita jika ada masalah yang berkaitan dengan agama kita, dengan kesihatan kita, kita cepat cari kepakaran yang paling hebat. Maka begitu jugalah jika kita ada masalah yang berkaitan dengan agama,
kita kena rujuk pada kepakaran yang paling hebat. Jangan duk rujuk pada ramai orang, ramai asatizah atau ramai masyayikh, kerana kita nak dapat kehendakan kita. Ya, kadang-kadang saya selaku ahli majlis fatwa, ramai juga orang mari tanya saya, ya, dia mari tanya saya. Kita di Mesir, orang mari tanya face to face. Ya, mari jumpa mata ni, mari jumpa mengadu kita, ada masalah gini-gini. Tak kira lah, daripada pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang, ya, dia mari tanya kita. Tak kira masalah cerah ko, masalah keluarga ko, masalah pusaka ko, apa saja. Kadang-kadang pun dia telefon nama telefon saya dibebas, siapa-siapa boleh ambil. Dan ini time boleh telefon. Dan inilah satu perkhidmatan yang kita menyediakan kepada rakyat, ya, untuk nak jaga agama. Sebab hari ini mana ajaran sesat ni terlalu masuk dan generasi muda kita terpengaruh dengan ajaran sesat ni. Jadi oleh kerana kita nak jaga akidah kita, oleh kerana kita nak jaga generasi kita, kita kena bagi nombor telefon kita ni ke semua orang, barulah orang boleh rujuk ke kita sebagai ahli zikr. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebut dua kali dalam Al-Quranul Karim, sekali dalam surah Al-Anbiya dan sekali dalam surah An-Nahl. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah Subhanahu wa taala suruh kita sebagai mukallaf, kita kena rujuk pada kepakaran, iaitu ahli zikr. Ya, maknanya kalau kita nak buat rumah, kita pergilah cari orang yang boleh buat rumah. Ya, kalau kita nak baiki kereta, kita pergi cari orang yang baiki kereta. Ya, kalau kita nak buat roti, ya, kita pergilah juga jumpa dengan tokek roti. Kalau kita nak buat kenduri, kita pergi jumpa dengan tokek masak. Ya, kita nak buat sendiri, boleh kita buat sendiri, tapi tak jadilah. Ya, tapi orang kita sedar. Dia ada dua orang yang biasanya buat, orang panggil inilah ahli zikr. Ya, jadi masalah orang yang ada tadi ni kita sebut dia IGN ni, ya, Institut Jantung Negara. Apabila dia pergi sana, doktor suruh buka baju. Dia pun cepat-cepat buka baju ni. Ya, doktor pun cek. Dia kata, tarik nafas. Tak boleh nyawa. Doktor dia kata tak boleh nyawa. Doktor kata bahaya ni, saluran darah ni sumbang. Dia kata mati, saya mati ni. Dia kata tak mati lagi, tapi saya akan bagi ubat lah. Ya, doktor bagi ubat. Doktor tulis dengan tulisan yang kita tak boleh baca tau. Ya, kita tak boleh baca. Lepas tu dia pun kita bagi kertas tu ke nurse, dia pergi ambil ubat. Ubat tu botol kecil je, ubat titik pula. Dia kata ambil satu belah air, titik 3 titik dalam air, lepas tu campur minum. Pagi dia kata setiap pagi kena minum sebelum sarapan. Lepas tu dia bagi ubat pen kecil je. Dia kata letak bawah lidah. Dia kata letak bawah lidah. Jangan telan, dia kata letak bawah lidah. Kita pun patuhi kata doktor, kita ikut arahan doktor. Ya, tak cakap banyak. Kita tak kata 5 titik tak boleh kau. Dia kata 3. Ya. Tapi kita dengan para masyayikh atau para asatizah, ya, inilah pengalaman saya lah. Orang tanya kita, ya, kita jawab. Dia kata, mana boleh? Kita ada dengar orang lain kata zalim. Orang di Malaysia, ya, sama ada saya duduk di Malaysia atau luar Malaysia, orang Malaysia mesej saya atau input lah. Dia kata apa pandangan Syekh tentang bla 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 bla. Saya jawab kata boleh je lah. Atau kata boleh lah. Dia kata, boleh? Macam mana boleh? Ada ustaz lain kata tak boleh. Kita kata tak ada masalah lah. Nak ikut kita pun boleh, nak ikut ustaz lain pun boleh. Tapi kena hormat pada dua-dua. Ya, sebab apa? Sebab asatizah ni, dua-dua orang ni, buat keluar hukum ni, bukan yang buat keluar hukum time duduk kedai kopi. Ya, kita ada kaedah, kita ada silibus, kita ni belajar lama pula, mungkin kata setahun 2, dan kita ni ikutlah manhaj yang tertentu yang dibuatkan oleh ulama. Bukan kata kita ni sembang saya di Malaysia lah, ya, kalau saya pecat baju jubah azhar saya ni dan saya pakai biasa macam orang muda, pakai t-shirt, ya, saya pakai t-shirt, pakai seluar track, saya keluarlah pergi duduk di kedai kopi. Subhanallah, saya dengar
orang duduk sembang, meja sebelah saya ni kalau duduk 3 orang, dia boleh keluarkan 30 hukum dalam masa 10 minit. Saya suka lah, saya duduk atas meja, saya suka. Allah, kalau tengok kita ni nak sebut kata halal atau nak sebut kata haram, bukan dia satu perkara yang senang tau. Maknanya kalau saya kata air ni halal, rakyat Mesir ni 90 juta, jadi 90 juta orang minum. Allah Subhanahu Wa Taala esok nanti dia panggil saya, ya, baru mau kata air ni halal, dia tak tanya dah orang yang minum. Sebab apa? Sebab tugas dah masing-masing ada, ya. So apabila ustaz memutuskan hukum sesuatu, kami sebagai mukallaf, kami kena patuhi kata dia. Dan juga saya tengok sinilah di Malaysia, minta maaf lah saya sebut, dan di Mesir juga ada pun, tidak kata di Malaysia saja. Orang sekarang ni dia nak suruh kita sebagai asatizah atau masyayikh, kita para asatizah ni, kita sama-sama sendiri, kita pula badi merata. Maknanya orang tanya, ustaz, apa pandangan ustaz tentang bla bla bla? Saya kata boleh. Oi, dia kata ustaz lain kata boleh. So dia nak suruh saya ni mengata ke ustaz lain. Kalau saya kata, oh pasal dia bodoh, baru dia puas hati. Ya Allah, dia kata. Sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu rahmun baina ahli. Ilmu ni dia ada rahmat antara ahlinya. Dan para ulama kalau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'ashirul anbiya la nuwarrisu dirhaman wala dinaran. Kami para anbiya ni, baginda Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi ni tak tinggal pusaka dirham atau dinar, ya. Apa pusaka yang para anbiya ni tinggal adalah al-ilmu. Dan siapa yang ambil al-ilmu, orang yang ambil al-ilmu ni adalah al-ulama. Sebab itulah al-ulama dia warasatul anbiya. So kami ni ambil ilmu daripada siapa? Daripada al-ulama. Sebab tu hari ni kita perlu sangatlah rujuk pada ahli zikr, ya, itu yang pertama, rujuk pada ulama. Yang kedua, kita kena hormat al-ulama, ya. Lepas tu pula yang ketiga, jikalau oleh kerana dunia takut orang kata kita ni ketinggalan, kita ikut perkembangan semasa juga, dan kita ikut internet, ya. Kita pun pakai touchscreen, tapi kita ambil ilmu daripada sumber yang mu'tamad. Oleh kerana alhamdulillah hari ini dah ada berbagai institut agama di Malaysia contoh, atau di Mesir macam tempat kita ni, kita dah ada website yang mu'tamad. Jangan pergi ambil ilmu tu daripada website kurang mu'tamad, atau kita tak tahulah sumber tu main mana. So hari ini di Al-Azhar ada website Al-Azhar, ada website Darul Ifta, ya, dan kita ada buat 8 bahasa pula, ya, dalam Darul Ifta ni, dalam website kita. Di Malaysia pun adalah Jakim ada website, ya. Kalau nak tanya apa-apa dia ada e-fatwa, ya, boleh juga rujuk dan sebagainya. Itulah perkara pertama. Sebab apa saya sebut? Sebab saya tengok hari ini umat Islam, walaupun kita ni makin ramai di seluruh dunia ni, umat Islam hampir 1.8 bilion orang. Kita ni paling ramai sekali, tetapi kita juga paling lemah sekali. Inilah satu orang panggil alamat kiamat. Dan inilah tanda daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang tanya Nabi, sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada dekat ini hari kiamat nanti, adakah kita ni agama Islam ni tak pupuh tak kuat oleh kerana kita ni kurang? Nabi kata, tidak. Kamu pada waktu tu adalah orang yang paling ramai sekali, tetapi kamu ada juga orang yang paling lemah sekali. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. Dia kata, walaupun kamu orang yang paling ramai sekali, tapi kamu jadi macam puih hatai. Ya, puih hatai ni ikutlah arus dunia, lupa bawa pergi ke mana pun boleh. Ya. So kita hari ni terpengaruh dengan siapa-siapa, kita jadi terpengaruh. Sebab apa? Tempat rujuk kita ni tak ada.
dan kita pula tak hormat. Sebab itulah kita kena hormat pada tempat rujuk ke, barulah kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat ada sekarang ini dan dah masuk di Malaysia, atau ajaran-ajaran Syiah dan sebagainya, ya, ajaran yang kita panggil cukup melampau. Dan juga pemuda-pemudi kita ni, dia jadi terpengaruh dengan ajaran-ajaran ini. Sebab apa? Sebab dia nikah mut'ah boleh, dia kata. Nikah mut'ah boleh. Jadi budak-budak muda ni hok gewe, hok cinta, hok ada power dan sebagainya. So dia kata boleh lah. Nikah mut'ah boleh, nikah 2-3 hari. Kita kata orang muda sahur gitu, benar kalau boleh. Tapi benda ni haram. Lepas tu pula jamu kasar, jamu kasar biru-biru, ini time pun boleh. Ya, jamu kasar. Lepas tu dia kata sebab kita ni dalam keadaan darurat, selagi Mahdi Muntazar tak keluar, maka kita bolehlah jamu kasar. Orang muda kata mereka ni boleh kita bakal lah. Lepas tu pula nipu boleh. Nipu ni dia panggil sistem taqiyah. Dia pakai taqiyah. Taqiyah ni maknanya semua yang boleh bawa kepada kemaslahatan dia, kepentingan dia, maka boleh. So dia boleh nipu. Nak sampai ke matlamat dia, nak sampai ke maslahat dia, boleh nipu tak? Padahal dia pernah tanya Nabi, ayaqulul mu'minu kazzaban? Boleh ke orang Muslim ni jadi nipu? Tapi dia tak boleh. Al-mu'minu la yakunu, orang Muslim ni dia tak boleh jadi nipu. Nak jadi kedekut ada. Ya, ada orang Islam ni kedekut, ada. Tak apalah kedekut ni dia banyak pada nipu. Tapi nak nipu ni tak boleh. Orang Islam tak boleh nipu. Sebab tu hari ni saya tengok kita jugalah mungkin kita nipu cara orang panggil kebetulan, ya. Mungkin kita tak rasa atau kita tak sangka kita ni, tapi kita tu sedikit nipu tau. Macam tak ada tipu sunat ni, tak ada. Bagi saya tak ada lah. Itu saya tak pernah dengar. Ya. Saya dengar sama, ya. Orang telefon kita. Duk mana? Kita on the way. Kita bawa atas rumah. Duduk atas rumah lagi. Ya. Duduk atas rumah tapi kata on the way. On the way apa? Duduk atas rumah lagi. Ini. Ya. Lepas tu pula tak solah duk tawi duk kata pasal dia niat duk tengah duk pakai, maknanya on the way juga dah lah. Ya, orang kalau kecek ni kecek dia jelas. Tak duk mana? Tak ada nak sampai kat traffic light. Kat traffic light rumah dia, bukan traffic light orang nak sampai. Kok lagi berat. Kok apabila kita pula suruh anak kita nipu, ya. Orang tadi pun rumah kita pun pesan anak. So anak kita pun agak telefon, ayah ada. Dia kata ayah pesan dia tak ada. Mak. Lagi malu. So benda mungkin kita anggapkan sebagai remeh-temeh, tapi nipu. Ya. So hari ini kita perlulah muhasabah diri dan kita cek balik, ya, tengok macam mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu, inilah kata para ulama Syafi'iyah, dia kata hak ni terbagi pada dua. Hak atau tanggungjawab terbagi pada dua. Hak sini macam mana? Sini terus, ya. Minum air. Sedap air. Jadi tanggungjawab ni atau hak terbagi pada dua. Hak manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau dia panggil haqqullahi wa haqqul 'abd. Dia sebut dalam kitab Matan Abu Syuga, dia kata al-huququ dirban, dirbun lil-rabbi wa dirbun lil-'abd. Hak ni terbagi pada dua. Haqqul lil-'abdi, hak Tuhan dan hak manusia. Hak mana utama? Kata hak Tuhan. Dah.
manusia. Sebab apa? Sebab Tuhan ni rahmat dia banyak. Tapi manusia kalau rahmat, manusia kita kena pasti bahwasannya kita keluar daripada dunia ni tak ada sangkut paut, kosong-kosong orang panggil. Ya, serupa kita hari raya ni, kita kalau Malaysia lah, kita jumpa ada raya, kita salam, minta maaf, kita ambil lagi, ya, maaf zahir batin, kosong-kosong lah. Jadi kalau boleh kita nak keluar daripada dunia ni kosong-kosong, tak ada sangkut paut dengan manusia. Sama ada bunyi, duit atau kata-kata lah. Sebab apa? Sebab esok nanti dia jika kita ni kurang sikit pada hak Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh ampun. Rahmat dia cukup luas. Tapi manusia tak ada rahmat. Dia kena selesai dulu. Kena selesai. Ya. Sebab tu kita di Mesir biasanya apabila kita letakkan jenazah, ya, atas masjid ni, mestilah waris paling dekat, ya, sama ada anak dia ke ayah dia ke apa siapa yang paling dekat lah, ya, dia mesti pergi main dan dia siapa-siapa yang ada betul dengan si mati ni, maka bolehlah mari segera selesai dengan saya. Dan seandainya kalau si mati ni dia ada hutang dengan kata-kata, maka saya ni sebagai keluarga dia, saya mintalah dengan pihak-pihak yang ada sini ni, ya, maafkan dia lah. Inilah sebenarnya kita perlu buat dalam bulan Ramadan. Sebab Ramadan ni dia ada 3 kategori. 10 hari pertama adalah hari rahmat, lepas 10 hari kedua adalah orang panggil hari maghfirah, keampunan, ya. Lepas tu ada pula 10 hari terakhir dia panggil idhum minan nar. Jadi kita hari raya kita ya, kita jumpa saling ini orang ni. Selamat hari raya, maaf zahir batin, kosong-kosong. Kosong-kosong ni dia, kita nak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, kita kena ampun dulu ni orang ni, ya. Jangan duk nanti raya baru nak minta maaf. Sebab apa? Sebab 10 hari keampunan ni kita nak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalunya hamba pesan, jika orang mari tanya saya, dia kata saya dah ada dululah, dia kata saya dah banyak buat masalah dengan waris-waris saya, lepas tu saya banyak mengata ke dia, saya banyak hina dia dan sebagainya, dan saya dah insaf dan saya pergi minta maaf dengan dia, tapi dia tak maaf saya, ya. Jadi saya ni pujuk dia banyak kali lah, 10 kali saya tu minta maaf, pujuk dia, dia pun tak maaf saya. Saya kata cuba 20 kali, 50 kali. Sebab ni kerana kemaslahatan kita. Sebab apa? Esok nanti apabila kita ni tak ada, Allah Subhanahu wa taala bagi kita dua ni, ya. Kena selesai dulu. Selesai dulu. Selagi tak selesai, maka alah. Sebab tu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi tanya para sahabat, adakah kamu kenal siapa itu muflis? Sahabat kata muflis. Kalau kami ni muflis, orang kita ada duit lah. Kalau Kelantan dia panggil orang tak ada piti, kan? Orang kita ada duit. Al-muflisu fina ya Rasulullah. Muflis dalam kalangan kami orang yang tak ada duit. Nabi jawab kata, buat apa duit? RM tak laku hari kiamat. Egyptian pound tak laku hari kiamat. Kita nak buat apa dengan duit hari kiamat ni? Dia kata al-muflisu yawmal qiyamah. Orang muflis pada hari kiamat, orang yang bawa pahlawan, no. Dia mari pahala ni berlori, terela. Dia pahala sembahyang, pahala zakat, pahala haji. Itu ibadah. Itu Allah